Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada lecturer Puan Astida dan rakan-rakan kelas saya. Tujuan saya di sini adalah untuk membuat pembentangan kertas cadangan saya. Saya Muhammad Syafiq bin Mahdi Sultan dan mantik nama 252926. Okay, tajuk kajian yang saya pilih ialah kesan COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan sederhana. Sebelum saya menjelaskan lebih mendalam mengenai kajian saya ini, saya ingin menjelaskan mengenai maksud PKS dan juga maksud COVID-19. Okey, maksud PKS ialah ditakdirkan sebagai firma yang mempunyai jumlah tahunan tidak melebihi 50 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang bagi sektor pembuatan. Bagi sektor perkhidmatan dan sektor lain pula, PKS ditarifkan sebagai firma yang mempunyai jumlah tahunan tidak melebihi 20 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Okey, maksud COVID-19 ialah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Okey, jadi saya akan membentangkan mengenai penyantaran masalah. Okey, ataupun masalah yang timbul yang menyebabkan saya untuk kaji mengenai kesan COVID-19 terhadap PKS. Okey, yang pertama ialah PKS merupakan sektor yang terjejas teruk berbanding sektor-sektor yang lain akibat COVID-19 ini. Ini menyebabkan kebanyakan PKS ataupun pengusaha PKS terpaksa menutup perniagaan mereka buat selama-lamanya kerana mengalami kerugian yang amat tinggi akibat COVID-19 ini. Dan yang kedua ialah COVID-19 ini juga memberi kesan terhadap aliran tunai PKS di mana pendapatan PKS terjejas dan mereka terpaksa menjelaskan perbanyakkan kos tetap seperti sewa bangunan mereka walaupun tidak beroperasi sepanjang tempoh PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia untuk membendung COVID-19 ini. Okey, dan masalah yang ketiga ialah PKS mengalami kesukaran untuk mendapatkan bekalan stok daripada pembekal-pembekalnya sebelum ini. Ini kerana apabila kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 18 Mac 2020 menyebabkan semua sektor ekonomi tidak dapat meneruskan operasi mereka. Dan ini menyebabkan kebanyakan syarikat-syarikat besar tidak dapat beroperasi dan menyebabkan tidak dapat membekal stok bekalan kepada pengusaha PKS. Dan yang keempat ialah permintaan pasaran terhadap korang PKS juga terjejas akibat COVID-19 ini. Okey, ini bermakna apabila kerajaan melaksanakan PKP, kebanyakan rakyat tidak dapat keluar daripada rumah mereka ataupun tempoh keluar daripada rumah adalah terhad kepada seorang sahaja. Dan ini menyebabkan mereka tidak dapat membeli barang yang begitu banyak dan permintaan terhadap program PKS juga jatuh. Okey, jadi apabila dari masalah-masalah yang saya dapat ini dan saya dapat membuat objektif kajian untuk kajian saya ini, objektif umum kajian saya ini ialah mengkaji kesan COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan sederhana. Objektif khusus ialah mengkaji kesan COVID-19 terhadap aliran tunai perusahaan kecil dan sederhana, mengkaji kesan COVID-19 terhadap rantaian bekalan stok kepada perusahaan kecil dan sederhana, mengenal pasti kesan COVID-19 terhadap permintaan pasaran perusahaan kecil dan sederhana. Jadi kepentingan kajian ini ialah jadi kajian ini dapat menyumbang kepada bilangan kajian yang sedia ada. Kajian ini kajian mengenai kajian mengenai kesan COVID-19 terhadap PKS ini adalah masih rendah dilakukan di Malaysia. Ini kerana wabak COVID-19 adalah merupakan satu wabak ataupun pandemik yang baru saja berlaku di Malaysia atau di seluruh dunia dan ini menyebabkan kajian mengenai COVID-19 ini adalah amat sedikit. Dan yang kedua ialah kepentingan kajian ini adalah mengkaji lebih dalam mengenai kesan COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan sederhana. Dan yang ketiga, kajian ini amat penting kepada semua pihak sama ada pembuat dasar seperti kerajaan, pelajar atau pengkaji-pengkaji lain yang akan membuat kajian mengenai kesan COVID-19 ini. Okey, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode kajian dari segi teknik kajian. Teknik kajian yang pertama ialah sumber maklumat dan data. Dalam kajian saya ini, saya akan menggunakan sumber primer. Dengan menggunakan sumber primer ini, saya akan memperoleh data dan maklumat terus daripada responden ataupun pengusaha PKS tanpa menggunakan apa-apa medium. Ini kerana kajian saya ini sesuai dijalankan melalui sumber primer. Jadi maklumat dan data daripada responden iaitu pengusaha PKS yang saya akan peroleh adalah asli
dan semata-mata idea dan pendapat responden itu sendiri. Untuk ini, saya sendiri akan pergi ke kawasan kajian saya untuk dapatkan maklumat kajian ini. Dan yang kedua ialah teknik kajian. Teknik kajian yang kedua saya guna adalah kaedah pengumpulan maklumat dan data. Okay, kaedah pengumpulan maklumat data yang saya gunakan dalam kajian ini ialah melalui tinjauan. Dengan kaedah tinjauan ini, untuk dapatkan maklumat dan data, saya sendiri akan mengambil sampel daripada sebahagian pengusaha PKS. Ini bermakna bukan semua PKS di seluruh Malaysia diperlukan untuk dapatkan maklumat dan data. Dan saya akan sasarkan kawasan kajian saya yang di sesuatu tempat, iaitu macam saya sasarkan kawasan kajian saya ialah di kawasan Tampin Negeri Sembilan. Jadi saya akan mengambil maklumat ini daripada pengusaha PKS yang menjalankan perniagaan mereka di Tampin. Okey. Okey, untuk ni saya akan juga menggunakan soal sidik dalam mengumpul maklumat data. Dalam soal sidik ini, soal sidik ini mengandungi senarai soalan bagi tujuan untuk mendapatkan maklumat dan data daripada sasaran kajian saya iaitu pengusaha PKS. Bentuk soal sidik yang saya gunakan adalah soal sidik gabungan terbuka dan tertutup. Dalam soal sidik ini, sebahagian soalan mengandungi jawapan paling hampir yang telah ditetapkan, manakala sebahagian lagi jawapan dijawab mengikut pendapat responden. Dan dalam soal sidik ini mengandungi 5 muka surat dan terbagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B untuk mendapatkan maklumat data. Pada masa yang sama, kaedah soal sidik yang saya gunakan adalah dengan cara temu bual bersemuka. Ia berbentuk satu sesi soal jawab secara terus antara saya dengan responden. Jadi saya akan tanya soalan daripada soalan-soalan yang terdapat daripada soal sidik kepada responden dan responden akan menjawab soalan saya ini. Dan melalui kaedah temu bual bersemuka ini, semua jawapan yang saya akan terima adalah lengkap dan adalah lengkap. Dan kaedah teknik kajian yang ketiga yang saya gunakan adalah kaedah menganalisis maklumat dan data. Okey, saya akan menggunakan kaedah kualitatif dalam menganalisis maklumat dan data yang diperoleh daripada responden. Jadi semua pemberi ubah dalam kajian ini akan diukur dengan rumus atau unit ukuran dalam bentuk-bentuk nombor berangka yang boleh menjalankan operasi matematik atau statistik. Contoh dalam kajian saya ini, aliran tunai bagi PKS diukur dalam bentuk ringgit Malaysia iaitu RM. Dan pembeli ubah yang tidak mempunyai unit ukuran berangka akan diberi simbol berbentuk nombor untuk memudahkan analisis saya. Dan kajian saya ini juga akan dipersembahkan secara empirikal dengan menggunakan regresi. Saya menggunakan analisis regresi bagi melihat hubungan antara pembeli ubah dan kajian tindak balas sebab dan akibat daripada pembeli ubah tersebut. Dan teknik kajian yang keempat ialah instrumen kajian. Okey, dalam kajian ini saya akan menggunakan peralatan atau instrumen terdiri daripada soal sidik, buku catatan dan telefon bimbit. Perisian komputer yang akan saya gunakan adalah Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Dan melalui ini penganggaran regresi yang saya akan buat untuk kajian saya ini akan dibuat melalui Microsoft Excel dengan menggunakan Analysis Toolpack. Dan perkakasan yang saya akan gunakan adalah adalah komputer, pemacu USB dan pemacu pen. Okey, seterusnya metode kajian dari segi skop kajian. Okey, skop kajian pertama ialah sasaran kajian. Okey, sasaran kajian atau responden saya sasarkan adalah dalam kajian ini adalah pengusaha PKS yang berada di kawasan Tampin dan Negeri Sembilan. Yang pengusaha PKS yang berada di Tampin, Negeri Sembilan. Okey, saya akan gunakan pensampelan ke barang kalian kerana ianya sesuai digunakan dalam kajian saya ini. Ini kerana jenis pensampelan ke barang kalian yang saya gunakan adalah pensampelan rawak berlapis atau dipanggil stratified sample. Kepada pengusaha PKS yang saya nak kaji, terdiri daripada yang sektor pembuatan, sektor perkhidmatan dan sektor-sektor lain. Jadi dalam kajian saya ini, pengusaha ini terdiri daripada pelbagai sektor dan pensampelan rawak berlapis sesuai digunakan untuk membuat kajian kepada semua sektor PKS. Jadi melalui sampel rawak berlapis ini, setiap pengusaha dari semua sektor dapat diambil secara rawak.
Dan skop kajian yang kedua ialah kawasan kajian. Okey, saya pilih Tampin Negeri Sembilan sebagai kawasan kajian saya. Saya memilih kawasan ini kerana memudahkan saya untuk membuat maklumat data serta memudahkan saya untuk membuat analisis data kerana kawasan kajian ini terletak terdekat dengan kediaman saya. Dan pemilihan kawasan ini juga dapat menjimatkan kos dan masa saya juga. Dan skop kajian yang ketiga ialah jangka masa kajian. Okey, tempoh kajian saya adalah selama 4 bulan, iaitu bermula daripada Oktober 2020 hingga Januari 2021. Saya perlukan tempoh masa ini bagi mengumpul, menguji dan menganalisis maklumat dan data yang diperolehi oleh responden untuk lengkapkan laporan kajian ini. Sekian saja pembentangan saya mengenai ketersediaan saya ini. Sekian, terima kasih.